Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimah di Masjid Asy-Syafa'ah hari ini? Semuanya sihat sejahtera hendaknya, saya harapkan ya. Okey. So macam mana kita? Minggu lepas kita dah bincangkan sedikit berkenaan dengan hadis kita yang pertama dalam kitab kita yang baru. Okey, jangan lupa kita gunakan kitab ini sekarang. Okey, jangan buka lagi kitab kita yang lama, sebab kita dah tukar kepada kitab yang baru. Jadi minggu lepas Ustazah sentuh sedikit sahaja pada hadis kita yang pertama yang berkenaan dengan niat. Sikit sahaja kita sentuhkan dan kita ada sedikit mukadimah juga berkenaan dengan kitab kita ini. Okay, jadi kalau sesiapa yang terlepas perbincangan minggu lepas, bolehlah ya dilihat semula untuk diulang kaji apa yang telah kita bincangkan berkenaan dengan hadis yang pertama. Baik, tapi hadis itu belum lagi selesai ya perbincangannya. InsyaAllah hari ini kita akan selesaikan perbincangan hadis yang pertama dalam kitab ini. Baik muslimah, kita berada pada muka surat 42. Okay, muka surat 42 berkenaan dengan sesungguhnya semua amal tergantung pada niatnya. Jadi ialah hadis yang berkenaan dengan innamal a'mal binniyat. Ya, hadisnya yang ini. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Samalah sebagaimana yang terdapat ya dalam kitab kita. Jadi saya rasa kita nak baca ke tidak? Nak baca ke tidak? Okey, baik, kita baca sedikit ya. Sekejap ya kita baca. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Sesungguhnya amalan bergantung pada niat dan pada setiap orang mendapatkan apa yang diniatkan. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Siapa berhijrah kerana dunia yang ingin diraihnya atau wanita untuk dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkan kepadanya. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Perlu untuk saya sebutkan ya sekali lagi bahawa di dalam kitab kita tidak diberikan dengan syarah hadisnya yang panjang lebar. Bahkan pengarang kitab sendiri iaitu Syekh Muhammad Siddiq Hasan Khan, dia sendiri yang menyarankan kepada kita jika ingin mengetahui ataupun memahami hadis ini dengan lebih terperinci lagi, dia minta supaya kita rujukkan dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari dan juga kitab-kitab yang lain lah untuk mendapatkan penjelasan berkenaan dengan hadis ini. Baik, jadi untuk kelas kita ni kan ya muslimah, saya akan pergi sedikit saja berkenaan dengan perbincangan. Mudah-mudahan sedikit saja cakap. Ustazah sedikit saya sekali kan dia berbual, hoi panjang pula dia cakap. Baik, so kita lihat di sini muslimah, ada beberapa perkara yang ingin saya jelaskan yang terdapat di dalam hadis ini. Pada minggu lepas saya dah jelaskan tentang satu peristiwa ataupun satu kisah berkenaan dengan seorang lelaki pada zaman Nabi SAW yang mana beliau berhijrah untuk menikahi seorang wanita iaitu namanya Ummu Qais kan. Okey, so macam tadi saya katakan, jika sekiranya sesiapa yang terlepas sila ulang kembali video kita yang minggu lepas. Jadi hari ini tadi kan kita dah baca berkenaan dengan hadis innamal a'malu binniyat. Maka saya nak jelaskan tentang beberapa perkara di sini. Pertama sekali ialah berkenaan dengan maksud niat. Jika kita merujuk ya muslimah dalam kitab Fathul Bari,
yang merupakan kitab yang disyarahkan ataupun yang dikarang oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau memetik pendapat Al-Baydawi dalam kitab beliau ketika menjelaskan maksud niat. Jadi menerusi ataupun daripada keterangan Imam Al-Baydawi di sini, kita dapati beliau menjelaskan bahawa niat adalah maksud yang tersimpan dalam hati untuk kita menolak sesuatu yang menurutnya dapat merealisasikan. Saya salah baca. Niat adalah maksud yang tersimpan dalam hati untuk melakukan sesuatu yang menurutnya dapat merealisasikan maslahat dan menolak mudarat di dunia atau di akhirat. Jadi bila kita buat sesuatu kan, kalau kita merujuk kepada pendapat Imam Al-Baydawi di sini, ialah apa yang kita simpan dalam hati kita bila kita nak buat something. Bila kita nak buat sesuatu dalam hidup kita ni, kita ada niat. Contoh, apa niatnya? Lihat video. Niatnya untuk belajar, betul tak? Ke tak ada niat, saja-saja suka-suka je. Mungkin ada orang sedemikian. Dia ada niat dia yang tersendiri. Sebab kita masing-masing ada niat kita, ada tujuan kita yang tersendiri. Ya, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Yang kita simpan dalam hati kita. Baik, ini kalau kita lihat daripada apa yang disebutkan oleh Al-Baghdadi di situ, ia adalah boleh dipanggil pendapat ataupun penerangan yang menjelaskan berkenaan dengan maksud niat secara umum. Ya, secara umum. Baik. Dan kita di situ kalau kita rujuk kepada maksud niat daripada sudut syariat, disebutkan bahawa mengkhususkan niat bagi keinginan melakukan amal perbuatan semata-mata, mencari keredaan Allah dan melaksanakan perintahnya. Jadi, bila kita kata tentang niat ini, menurut kepada definisi yang diberikan dalam pengertian ataupun daripada perspektif syariat, kita dapati bahawa kita letakkan niat kita ni khusus untuk satu tujuan, melakukan amal perbuatan yang bila kita lakukan, kita buat kerana Allah. Semata-mata untuk mencari keredaan Allah, maknanya kita buat kerana Allah dan melaksanakan perintahnya. Contoh, solat kita, puasa kan, kita berbakti kepada kedua ibu bapa kita, bercakap benar. Semua ini adalah perkara-perkara ataupun perbuatan yang mana kita lakukan kerana keredaan Allah. Niat tu, niatnya kerana apa? Keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik muslimah, kalau kita lihat dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, beliau ada memberikan dua definisi yang lain. Di dalam kitab itu sendiri, kalau kita rujuk kepada kitab kita yang lama, yang ini kitab lama kita, pada hadis yang pertama memang membincangkan berkenaan dengan hadis ini, dan saya juga telah sebutkan pada minggu lepas, mana-mana kitab hadis kebiasaannya akan memulakan hadis yang pertama dengan hadis niat. Itu juga yang terdapat dalam kitab Imam Al-Bukhari dan sebagainya. Jadi Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab karangan beliau ketika beliau memberikan definisi berkenaan dengan niat, beliau mengatakan bahawa niat ini dia ada dua, boleh kita fahami dengan dua maksud. Pertama ialah bila kita membezakan, untuk kita membezakan tentang pelbagai macam ibadah, untuk kita bezakan. Contoh, solat subuh, tadi kita solat kan, niatnya solat subuh. Kemudian nanti kita akan solat zuhur, kemudian asar kan. Solat zuhur, niatnya solat zuhur. Solat asar, niatnya adalah solat asar. Ya. Yang mana kita lihat secara umumnya, secara keseluruhannya, apa yang kita buat tadi kan, pagi, petang, kemudian nak masuk petang lagi sikit tu kan, dekat senja tu ada solat asar. Semua itu adalah solat. Tapi bila kita letakkan niat, di situlah yang membezakan antara satu amal dengan amal yang lain. Tadi pagi kita solat, tapi sama tak dengan solat yang akan kita solat selepas ini? Beza. Ataupun tadi pagi kita solat kan, bangun pagi masa saya. Bangun pagi kita solat, tapi adakah sama dengan solat sunat duha kita? Beza. Kenapa? Ada niat yang berbeza.
Jadi ini adalah definisi yang pertama yang diberikan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab beliau. Tetapi bila kita rujuk kepada definisi kedua yang beliau sertakan dalam kitabnya itu kan, dia kata gini, ialah untuk membezakan tujuan melakukan amal perbuatan. Bila kita ni ada niat, kenapa kita perlukan niat dalam amal perbuatan kita ini? Sebab kita nak bezakan amal perbuatan kita. Bezakan daripada apa? Mana sesuatu yang kita buat memang semata-mata kerana Allah, ataupun kita buat perkara itu kerana manusia. Itu kerana riak contohnya. Jadi penting, niat ini penting dalam semua perkara yang kita lakukan. Kerana ia membezakan adakah kita buat kerana manusia ataupun kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ikut kepada konteks perbincangan hadis kita ini kan, berkenaan dengan niat itu tadi, okey, yang saya baca tadi kan, yang ini, berkenaan yang ini, ia adalah mengikut kepada definisi kedua yang diberikan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, iaitu untuk membezakan mana satu amal kita yang kita buat memang semata-mata kerana Allah, ataupun amal itu kita buat semata-mata untuk supaya manusia puji kita, manusia ra'i kita, ataupun manusia junjung kita. Jadi kalau kita letakkan niat yang salah, maka salah juga keadaannya, ataupun salah juga kita panggil, bukan keadaan, cara kita melaksanakan amal itu. Jadi niat ni kena jaga baik-baik ya muslimah. Perlu diletakkan pada tempat yang betul supaya amal ibadah kita dipelihara daripada perkara-perkara yang riak. Dan jangan lupa, bila kita ni buat satu amal ibadah bukan kerana Allah, amalan itu adalah amalan yang tertolak, yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kita buat bukan kerana Allah, tapi kita buat kerana manusia. Kita buat kerana apa? Kita nak supaya orang cakap kita itu, orang cakap kita ini. Nanti insya-Allah kita akan bincangkan dengan sedikit lagi dengan penerangan penambahan yang akan saya berikan ya, berkenaan dengan niat tersebut. Baik. Seterusnya dalam hadis kita ya muslimah, dalam hadis kita ini juga ada menyentuh berkenaan dengan hijrah. Betul tak? Ada berkenaan dengan hijrah. Yang mana Nabi berikan contoh dalam hadis ini berkenaan dengan orang yang berhijrah tetapi dengan niat-niat yang berbeza. Pertama, Nabi sebutkan orang yang berhijrah kerana Allah dan kerana Rasulnya. Ada kedua, orang yang berhijrah kerana untuk meraih keuntungan dunia. Ketiga, juga kita ada contoh orang yang berhijrah kerana untuk menikahi seorang wanita. Jadi ketiga-tiga perkara yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini, niatnya berbeza. Perkara yang sama iaitu hijrah, tetapi niatnya berbeza. Depends lah kepada orang yang melaksanakannya. Namun, apakah yang dimaksudkan dengan hijrah sebenarnya? Baik, jadi kalau di sini kita rujuk dalam kitab Fathul Bari, ia menyebutkan bahawa hijrah ini adalah bila kita meninggalkan sesuatu. Okey, kalau kita rujuk kepada kitab Al-Kafi pula menjelaskan bahawa berhijrah ialah satu perbuatan kita berpindah, iaitu perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Contoh, daripada Hougang pindah ke Sembawang, kan? Masjid Asy-Syafa'ah di Sembawang kan? Okey. Daripada Sembawang pindah ke Bedok. So ini kita panggil sebagai perpindahan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Ada juga yang menyebutkan bahawa hijrah ini adalah hijrah kepada sesuatu. Itu bila kita berpindah dari sesuatu yang lama kepada sesuatu yang baru. Boleh faham tak yang ketiga ini? Kita hijrah daripada sesuatu yang lama kepada sesuatu yang baru. Dulu kan macam itulah. Dulu kita single. Contoh dulu kita single. Dulu lain, sekarang lain. Dulu bujang, sekarang dah kahwin kan? Betul tak? Ada nyanyian yang sedemikian kan? Maknanya kita pindah daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Contoh yang mudah juga saya nak berikan daripada perkara yang tidak baik kepada perkara yang baik. Kita berhijrah daripada seorang muslimah yang tidak baik kepada muslimah yang baik. Ataupun kita berhijrah daripada seorang muslimah yang memang dah baik, Masya Allah, Tabarakallah, tetapi kita berhijrah kepada muslimah yang lebih lagi baik. So ini kita panggil sebagai perpindahan daripada sesuatu yang lama kepada sesuatu yang baru. Okey, mudah-mudahan faham ya. Baik, kalau kita lihat kepada maksud syariat ya,
yang diberikan di sini, yang saya ambil ni, iaitu hijrah adalah bila kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mudahlah kita nak faham begini. Hijrah bila kita meninggalkan apa yang Allah larang. Contoh, okay, dulu kita tak solat. Sekarang kita solat. Ya, bermakna sekarang ni kita tinggalkan perkara yang Allah larang. Apa perkara yang Allah larang? Allah larang kita agar betul tak ayat saya ni? Allah perintahkan kita supaya kita solat, tapi kemudian kita tak solat. Bermakna kita buat perkara yang Allah larang. Okey? Kita buat perkara yang Allah larang. Jadi kita tinggalkan perkara yang Allah larang itu, lalu daripada tidak solat, kan? Allah larang kan kita meninggalkan solat. Okey. Jadi larangan Allah yang berbentuk meninggalkan solat itu tadi kita dah tinggalkan. Kemudian kita berpindah kepada satu keadaan yang mana kita melaksanakan perintah Allah dengan melaksanakan solat yang Allah perintahkan kepada kita. Itu saya harap faham juga ya, berkenaan dengan maksud yang ada pada dari sudut syariat. Kemudian ya muslimah, di sini Imam Ibnul Qayyim membahagikan hijrah ini kepada dua bahagian. Pertama, beliau kata hijrah dengan tubuh badan daripada satu negeri ke satu negeri yang lain. So ini boleh kita panggil sebagai hijrah daripada satu tempat ke satu tempat, yang makna badan kita pun sama-sama sekali berhijrah. Okey, sama-sama sekali berhijrah dalam situasi tersebut. Kita bawa diri kita daripada Singapura pergi ke mana? Ya, nak pergi mana kita? Nak pergi Dubai. Okey, tak apa, letak kat Dubai. Kita berhijrah daripada Singapura pergi ke Dubai contohnya, ataupun daripada Singapura pergi ke New Zealand contohnya. So di sana kita kata berhijrah. Okey, kita kata berhijrah dengan tubuh badan kita ini kita bawa pergi ke tempat itu. Baik, kalau kita lihat kepada bahagian yang kedua yang diberikan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau kata begini, hijrah dengan hati kepada Allah dan Rasulnya. Iaitu contohnya, kita hijrah daripada perkara yang tidak baik kepada baik. Ini boleh kita letakkan pada maksud yang berpindah daripada sesuatu yang lama kepada sesuatu yang baru, ataupun berhijrah daripada perkara dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. So di situ boleh saja kita masukkan pada bahagian kedua yang diberikan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Itu sajalah ya berkenaan dengan hijrah. Jadi ia lebih kepada Ustazah memberikan penerangannya berkenaan dengan apakah maksud yang terkandung pada perkataan-perkataan yang ada di dalam hadis ini. Jadi dua perkara yang penting yang boleh kita dapat dalam hadis ini ialah berkenaan dengan niat, dan kedua ialah berkenaan dengan hijrah. Sebab itu bila kita nak lihat kepada pengajaran hadis ini, ya, yang boleh kita ambil pertamanya ialah di sini ya muslimah, niat yang ikhlas. Kita belajar daripada hadis yang pertama kita inilah berkenaan dengan niat yang ikhlas. Perlu kita letakkan ia kerana Allah. Kenapa kita perlu melakukan hal ini, iaitu sentiasa membetulkan niat kita, sentiasa kita memperbaharui niat kita, sentiasa kita menjaga niat kita supaya ianya dibuat ataupun kita letakkan ia kerana Allah? Kerana kita hendak melindungi diri kita dari riak. Ya, kita hendak lindungi diri kita daripada riak. Amal yang disertai dengan riak adalah amal yang sia-sia. Kita buat sesuatu, riak ni maksudnya kita nak orang nampak apa yang kita buat, kemudian orang puji kita. Ini maknanya bukan melaksanakan ia kerana Allah. Niatnya sudah salah. Itu yang kita belajar di dalam hadis ini. Sebab apa saya nak berikan contoh begini muslimah? Kalau kita rujuk dalam sebuah hadis yang Nabi SAW berikan kepada kita, iaitu berkenaan dengan orang yang menuntut ilmu. Ya, berkenaan dengan orang yang menuntut ilmu, Nabi ada beritahu, orang ini dia belajar tapi bukan kerana Allah. Okey, apa kata Nabi? Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jal, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, lam yajid 'arafal jannati yawmal qiyamah. Siapa mempelajari sesuatu ilmu yang seharusnya kerana Allah azza wa jal,
kita ni muslimah sekarang ni, kita ikuti kuliah saya di Masjid Asy-Syafa'ah ini kerana apa? Kita belajar kerana apa? Kerana Allah. Tetapkan begitu dalam hati kita. Belajar kerana Allah, supaya bila saya belajar tentang hadis Nabi SAW ini, lebih baik lagi niat saya ketika saya beramal ibadah. Itu niat kita, niat yang betul, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita belajar yang mana bukan kerana Allah, kan? Apa kata Nabi? Nabi kata begini, namun dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan sebahagian dari dunia. Boleh kita masukkan sebahagian dari dunia dalam hadis inilah pujian manusia. Mungkin kita nak orang puji kita, rajin lah kau pergi kelas Ustazah Sakinah, mentang-mentang lah dia doktor, kau bagus ya, sekarang belajar dengan doktor. Mungkin begitu niat kita, kan? Kita hendak orang puji kita, kita belajar dengan seorang doktor. Mana ada doktor nak mengajar dekat masjid? Macam itulah orang kata tu kan. Ada pun tak ramai macam itulah. So kita pun kata, bagus juga aku belajar, jadi orang tahu aku belajar dengan doktor. Jadi tak boleh. Ini niat yang salah ketika kita belajar dan menuntut ilmu Allah. Dan Nabi kata apa? Ada ancaman. Okay, untuk orang yang tidak membetulkan niatnya kerana Allah. Dan Nabi kata begini, maka dia tidak akan mendapat bau syurga pada hari kiamat. Dia tidak dapat bau syurga pada hari kiamat. Ini juga berlaku kepada tiga golongannya. Tiga golongan yang pertama di hari kiamat yang Allah hisab. Okay, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW ada menceritakan kepada kita berkenaan dengan tiga orang yang mana mereka ini pada masa mereka di dunia, Masya Allah Tabarakallah muslimah, amal soleh mereka, iaitu sehingga Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan mereka sebagai tiga golongan yang mana dihisab terlebih dahulu di hari kiamat. Pertama ialah orang yang mati syahid. Ya, pertama adalah orang yang mati syahid, yang mana Nabi SAW ceritakan didatangkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan seorang lelaki yang dia mati syahid. Kemudian ditunjukkan kepada dia dengan nikmat-nikmat yang boleh diperoleh oleh orang yang mati syahid. Lalu ditanyakan kepada dia, adakah memang engkau layak untuk mendapatkan semua ini? Jadi dia kata, ya, kerana aku mati syahid, aku berjihad, ini adalah kerana engkau ya Allah. Namun Allah kata apa kepada dia? Kadzabta, engkau bohong. Allah kata begitu kepada dia, engkau bohong. Kenapa Allah kata sedemikian? Engkau berjuang di jalan Allah, engkau mati syahid ini kerana apa? Supaya orang ramai menggelar diri engkau sebagai seorang pejuang, sebagai seorang pahlawan. Lalu apa yang terjadi kepada lelaki tersebut yang mati syahid itu tadi? Allah perintahkan malaikat agar menyirit wajahnya, lalu dicampakkan dia ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kita minta jauh ya muslimah. Sebab tu tadi daripada awal lagi saya kata, niat ini penting ketika kita melaksanakan satu perbuatan. Kenapa kita buat sesuatu perkara itu? Lebih-lebih lagi berkenaan dengan amal ibadah kita. Berjihad di jalan Allah itu adalah amal ibadah. Ya. Sama juga dengan kategori lelaki yang kedua ini, iaitu orang yang mana dia adalah baca Al-Quran. Bukan baca Al-Quran saja, dia adalah seorang lelaki disebutkan rajulun ta'allamal ilm, seorang yang mengajarkan ilmu dan juga membaca Al-Quran. Okay? Dan juga membaca Al-Quran. Jadi didatangkan dia di hadapan Allah, lalu ditunjukkan kepada dia dengan nikmat-nikmat yang diperoleh oleh orang yang mengajarkan ilmu, kemudian oleh orang yang membaca Al-Quran. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala tanya kepada, adakah memang kau layak untuk dapatkan ini semua? Dia kata, ya, sebab aku belajar, mengajar dan aku membaca Al-Quran kerana engkau ya Allah. Tapi apa kata Allah? Kadzabta, engkau bohong. Engkau mengajarkan ilmu, engkau belajar mengajarkan ilmu. Kerana apa? Kerana supaya orang menggelar engkau sebagai seorang yang ilmuwan.
engkau membaca Al-Quran supaya orang menggelar engkau sebagai qari, iaitu orang yang mahir membaca Al-Quran. Lalu situasinya, apa yang berlaku kepada dia sama sebagaimana lelaki yang mati syahid itu. Allah perintahkan malaikat agar menyirik wajahnya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala suruh dicampakkan dia ke dalam neraka Allah. Kita ada orang yang ketiga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, yang mana dia juga buat amal ibadah bukan kerana Allah, iaitu Allah berikan kepada dia dengan kelapangan rezeki. Setelah Allah berikan kepada dia dengan kelapangan rezeki, dia berinfak ataupun dia menyedekahkan hartanya. Kemudian didatangkan dia di hadapan Allah untuk dinilai tadi lah kan, sama juga dialognya sama sebagaimana lelaki yang mati syahid dan juga lelaki yang belajar, mengajar dan juga membaca Al-Quran. Dia kata apa? Dia buat semua itu, dia menghabiskan hartanya di jalan Allah adalah kerana Allah. Tetapi Allah kata apa kepada dia? Engkau dusta. Kan betul? Engkau dusta. Engkau menginfakkan harta engkau di jalan Allah, engkau bersedekah, kan semua inilah supaya apa? Orang menggelarkan engkau sebagai seorang yang dermawan. Dia juga mendapat nasib yang sama sebagaimana lelaki yang mati syahid dan juga lelaki yang belajar, mengajar dan membaca Al-Quran itu tadi. Dihiritkan wajahnya lalu dicampakkan ke dalam neraka Allah. Ini kita panggil kesan yang Allah beri ataupun balasan, bukan kesan, balasan yang Allah berikan kepada orang yang mana dia beramal, tetapi ketika dia beramal dia tidak niatkan kerana Allah. Di dalam hati dia ada niat lain selain itu. Atas dasar itu kita kena banyak muhasabah kembali niat-niat yang ada dalam diri kita ini. Okay? Kenapa kita nak jadi seorang wanita yang salihah contohnya? Kenapa kita jadi seorang isteri yang taat contohnya? Kenapa kita mendidik anak kita contohnya? Apa niat kita? So kalau kita nak jaga semua tu, pertama sekali pastikan kita buat apa jua di atas muka bumi ini, buatlah kerana Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita daripada syurganya dan kita sentiasa menjadi seorang hamba Allah, iaitu muslimah yang mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupannya. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk hadis kita yang pertama ini. Okay, saya harap mudah-mudahan walaupun ia ringkas, kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan yang ringkas ini. InsyaAllah kita bertemu pada minggu hadapan untuk membincangkan hadis yang lain, hadis yang kedua di dalam kitab kita. Dan saya juga mendoakan mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu Wa Taala berikan dengan kesihatan agar dapat terus-terusan mengikuti pengajian-pengajian yang disediakan di Masjid Asy-Syafa'ah. Baik, itu saja untuk hari ini. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.